Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazira binti Awi mewakili kepada kumpulan kajian ini dan merupakan pelajar sarjana di bawah penyeliaan Prof. Madya Dr. Nur Hayati Saad dan Dr. Nafathia Uthman dari Universiti Malaysia Terengganu. Terlebih dahulu, untuk makluman, pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian penyelidikan yang bertajuk Keusahawanan Sosial dalam kalangan komuniti nelayan pesisir di Terengganu. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, sedikit pengenalan bagi kajian ini. Keusahawanan sosial pada masa kini dilihat sebagai satu aspek yang penting dalam pembangunan komuniti. Ianya adalah bagi tujuan memotivasikan perubahan masyarakat ke arah masyarakat yang lebih berdaya maju. Keusahawanan sosial juga merupakan antara cabang ilmu baru dalam keusahawanan. Tambahan, konsep keusahawanan dan juga nelayan adalah suatu yang tidak asing pada masa kini. Keusahawanan dilihat sebagai salah satu cabang yang membantu dalam peningkatan taraf hidup dan ekonomi komuniti, terutamanya bagi komuniti nelayan pesisir. Nelayan pesisir merupakan satu komuniti yang miskin dan juga mudah miskin dari segi pendapatannya. Namun, arus modernisasi memberi peluang kepada nelayan pesisir untuk bergerak dengan lebih aktif. Justru itu, kajian ini adalah menumpukan kepada pelibatan keusahawanan sosial dalam kalangan komuniti nelayan pesisir di Terengganu. Kajian ini juga mengaplikasikan teori tingkah laku terancang yang mempunyai 3 indikator utama, iaitu sikap, norma dan juga kawalan gelagat. Setiap indikator ini merangkumi aspek tingkah laku yang terdapat pada seseorang individu, iaitu melalui niat dan diterjemahkan melalui perbuatan. Seterusnya, saya pergi kepada objektif kajian ini. Kajian ini adalah mengenal pasti hubungan di antara faktor tingkah laku yang mempengaruhi kepada pelibatan keusahawanan sosial dalam kalangan komuniti nelayan pesisir di Terengganu. Oleh itu, melalui objektif ini, kajian ini menggunakan kaedah kajian melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini melibatkan penggunaan soal selidik yang dijalankan secara bersemuka bersama 146 responden. Responden yang diperolehi adalah berdasarkan kepada persempelan yang dijalankan melalui data populasi nelayan yang diperolehi dari Jabatan Perikanan Negeri. Lokasi kajian ini melibatkan 2 daerah utama di Terengganu, iaitu Maran dan juga Dungun. Justifikasi bagi pemilihan 2 kawasan ini adalah disebabkan oleh kedua-dua daerah ini merupakan antara kawasan pendaratan yang paling banyak dan mempunyai pelabuhan jeti bagi tujuan pendaratan hasil tangkapan. Seterusnya, unit analisis bagi kajian ini adalah pemilik bot nelayan pesisir. Pemilik bot ini dipilih berdasarkan kepada 3 kategori utama, iaitu bot bagi zon A1 iaitu bot fiber, zon A2 bagi bot kayu dan juga zon B iaitu bot kayu. Berdasarkan kajian yang dijalankan ini, dapat dilihat beberapa implikasi yang diperolehi. Antaranya yang utama adalah memberi kesan atau sumbangan kepada rujukan agensi dan juga ahli akademik. Hal ini adalah bagi tujuan melihat aspek keusahawanan sosial dan nelayan sebagai salah satu pemakin kesejahteraan hidup komuniti nelayan pada masa akan datang. Selain itu, sumbangan kajian ini adalah kepada masyarakat luar, terutamanya dalam memberi kesedaran bahawa komuniti nelayan pesisir merupakan satu komuniti yang perlu dipandang dan tidak beranggapan bahawa komuniti ini komuniti yang ketinggalan. Oleh itu, penerapan konsep ini adalah amat penting bagi memastikan joran di antara komuniti nelayan dan juga komuniti luar, selain memastikan komuniti nelayan dapat bersaing dengan komuniti-komuniti yang lain. Seterusnya, saya pergi kepada hasil kajian. Secara keseluruhan kajian ini melalui objektif yang ditetapkan, terdapat beberapa hasil kajian yang diperolehi.
Bagi hasil pertama adalah melihat kepada skor min bagi tiga indikator ini. Skor min yang diperolehi adalah berdasarkan kepada analisis yang menggunakan SPSS versi 25. Skor min yang tertinggi adalah bagi indikator kawalan gelagak. Skor min yang tertinggi adalah bagi indikator normal subjektif yang memperolehi sebanyak 5.65 yang menunjukkan interpretasi yang tinggi. Manakala yang kedua adalah bagi kawalan gelagat iaitu skor min sebanyak 5.38 dan juga menunjukkan interpretasi yang tinggi. Seterusnya adalah bagi skor min sikap iaitu sebanyak 4.99 dan juga menunjukkan interpretasi yang tinggi. Melalui skor min yang diperolehi menunjukkan indikator ini adalah bersesuaian untuk diukur ke atas responden. Manakala bagi hasil yang diperolehi menunjukkan hubungan di antara tiga indikator ini adalah mempengaruhi kepada pelibatan komuniti nelayan dalam kod sawanan sosial. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat berkaitan di antara kod sawanan sosial dan juga aplikasi teori tingkah laku terancang. Menurut Mei dan Mathi 2005, usahawan sosial sebagai salah satu ejen yang bertindak sebagai ejen perubahan masyarakat. Hal ini mempunyai kaitan yang rapat dengan indikator sikap, norma dan juga kawalan gelagak di mana penerapan nilai-nilai itu penting sebelum seseorang individu melakukan atau menterjemahkan sesuatu tindakan. Selain itu, hasil analisis regresi pelbagai melalui analisis SPSS juga menunjukkan bahawa ketiga-tiga indikator ini adalah signifikan dan mempengaruhi kepada pelibatan keusahawanan sosial dalam kalangan komuniti nelayan pesisir. Oleh itu, ketiga-tiga indikator ini adalah mempengaruhi dan membawa kepada sikap terhadap bekerja sendiri dan membawa kepada perubahan sosialisasi dalam komuniti nelayan. Keusahawanan sosial juga dapat diterapkan dalam komuniti nelayan pesisir dan sekaligus membantu kesejahteraan hidup komuniti nelayan. Berikut merupakan kajian antara gambar kajian lapangan. Semasa sesi kajian lapangan ini, antara pihak atau agensi utama yang terlibat juga adalah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Persatuan Nelayan Kawasan dan juga responden yang dipilih adalah rata-rata nelayan pesisir yang juga pemilik bot. Semasa kajian lapangan ini dijalankan, responden dan pihak terlibat sangat memberi kerjasama yang baik. Hal ini memberi kemudahan kepada pihak pengkaji untuk mendapatkan hasil kajian yang baik. Secara keseluruhannya, kajian ini adalah satu kajian yang sangat menarik. Hal ini kerana konsep keusahawanan sosial itu sendiri adalah satu konsep yang perlu diterapkan dengan lebih mendalam pada masa akan datang. Konsep ini dilihat sebagai satu perkara yang membantu komuniti untuk bekerjasama dalam kalangan mereka dan membantu mengurangkan beban permasalahan terutamanya dalam aspek taraf hidup dan juga ekonomi. Pengurangan kepada kebergantungan kepada kerajaan dan juga hasil tangkapan hasil laut adalah membantu membuka ruang yang lebih baik kepada komuniti nelayan pesisir itu sendiri. Seiring dengan kemerdekaan yang ke-65 tahun ini, yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama ini adalah menjadi pemangkin kepada perubahan dan juga pembangunan komuniti dan menepis skeptika masyarakat bahawa komuniti nelayan pesisir atau komuniti nelayan itu sendiri adalah komuniti yang masih ketinggalan. Sebelum mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya mengharapkan agar kajian ini dapat membuka ruang mata setiap lapisan masyarakat juga untuk melihat bahawa komuniti nelayan pesisir terutamanya adalah salah satu komuniti yang kemungkinan besar akan semakin berkembang jika diberi ruang dan peluang kepada mereka untuk lebih berdaya maju pada masa akan datang.
Oleh itu, dengan kajian keusahawanan sosial ini membuka ruang kepada nelayan, kepada para nelayan terutamanya, agar sentiasa berfikir untuk mencari pendapatan di luar hasil tangkapan mereka dan menjadikan hasil tangkapan mereka sebagai satu sebagai satu perkara yang dapat dikembangkan lagi. Oleh itu, saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kemerdekaan buat negara Malaysia yang tercinta. Sekian, terima kasih.